Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everybody. Welcome to the first webinar, webinar pertama pengajaran UKM siri 1 2020. Bersama kita panelis jemputan Prof. Datuk Dr. Norazah Nordin, Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, yang akan mengkupas topik perbincangan webinar pertama kita hari ini, iaitu peperiksaan akhir dalam talian, satu cabaran pelbagai kemungkinan. Segala hormat dipersilakan Prof. Terima kasih Profesor Madia, Dr. Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih saya ucapkan kepada pengajaran UKM kerana telah menjemput saya untuk berkongsi kepakaran, berkongsi pengalaman, ya. Bagi kita sama-sama membincangkan topik yang sangat menarik, ya. Peperiksaan akhir dalam talian, satu cabaran pelbagai kemungkinan. Memanglah sangat mencabar dan kita tak tahu apa kemungkinan yang akan berlaku, sama-sama kita bincangkan. Jadi sebagaimana semua tahu, sektor pendidikan tinggi tingkat global telah mengalami transformasi hebat hasil dari pandemik COVID-19 ini. Ya, COVID-19 sedang melanda negara kita dan seluruh dunia. Dan pandemik ini telah menghasilkan normal baru dalam sektor pendidikan tinggi, dan ini dengan tak secara langsung merevolusikan landscape pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Ya, ini menyebabkan kita mereka bentuk semula, ya, kita terpaksa mereka bentuk semula proses pengajaran dan pembelajaran kita, ya, secara daripada banyak sesi secara bersemuka kepada sesi pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian, ya. Jadi cuba kita lihat apabila kita semua tidak pergi ke kampus, pelajar-pelajar kita tidak ada di hadapan mata kita, lecture hall kita ataupun dewan kuliah kita kosong, ya. Tiada pelajar di hadapan kita. Jadi agaknya bagaimanakah cara kita hasil dari pengajaran dan pembelajaran kita bersama mereka? Bagaimana proses mengajar, bagaimana proses untuk menilai mereka. Dan satu lagi, apabila ada penjarakan sosial, ya, antara setiap individu. Jadi masalahnya sekarang, bagaimana agaknya, ya, apabila kita telah menghasilkan pengajaran dan pembelajaran secara segerak, secara tidak segerak dan sebagainya, dan dalam proses reka bentuk instruksi, salah satu aspek yang paling penting ialah penilaian. Ya, bagaimana kita nak menilai mereka apabila mereka tidak ada di hadapan mata kita. Ya, jadi bagaimana penilaian pelajar boleh dilakukan. Jadi inilah yang akan kita kupas hari ini. Ya, apakah cabarannya untuk kita melakukan penilaian secara dalam talian. Sebelum kita meneruskan perbincangan, mari kita sama-sama lihat apa yang berlaku di luar negara. Saya petik, ya, dari website UK, daripada website The Guardian ni sebenarnya, UK universities switching to online lectures and examination. Universiti-universiti di United Kingdom, ya, telah menukarkan lecture mereka dari secara dalam talian, dan peperiksaan mereka juga mereka menukarkannya secara dalam talian disebabkan oleh pandemik ini. Dan cuba ni saya petik satu lagi dari The Guardian, ya, medical schools, ya, di Imperial College London, satu institusi pengajian di United Kingdom yang sangat berprestij,
Medical student take final examination online for the first time despite student concern. Memanglah ya, apabila kita ingin memperkenalkan peperiksaan dalam talian ini adalah pertama kali kepada banyak universiti. Begitu juga dengan universiti di negara kita. Dan memanglah pelajar kita juga akan bimbang. Pensyarah juga akan bimbang bagaimana agaknya peperiksaan itu akan dijalankan. Tetapi Imperial College London akan melakukannya. Kita lihat juga University Oxford dan Cambridge. Oxbridge to replace summer exams with online assessment due to coronavirus. Disebabkan oleh pandemik ini juga, ya, University Oxford, University Cambridge juga melukarkan peperiksaan mereka kepada penilaian dalam talian. Dan saya petik Profesor Martin William, Pro Vice Chancellor of Education, Oxford University, yang telah memberi statementnya dalam website universiti berkenaan pada bulan Mac tahun ini, tahun 2020, bahawa beliau mengatakan bahawa universiti itu tidak akan melaksanakan peperiksaan secara konvensional pada semester akan datang ini. Ya, dan universiti akan melaksanakan peperiksaan secara buka buku, ya, yang dijalankan secara dalam talian dan akan dihantar secara dalam talian, akan dijalankan secara remote, ya, dari mana-mana pelajar itu berada. Dan ini juga Harvard, ya, Harvard University, universiti terkemuka juga akan menggunakan cara peperiksaan dan penilaian secara buka buku, dan peperiksaannya dijalankan secara dalam talian. Dan menurut dari ZDNet, ya, yang telah mengatakan bahawa Monash University juga, ya, digital exams to help Monash University save Aussie dollar 7 million. Jadi maksudnya Monash University juga melaksanakan peperiksaan secara digital, dan ini banyak dapat menjimatkan perbelanjaan universiti tersebut. Dan pada akhir tahun 2020 ini 80% peperiksaan akan dijalankan secara dalam talian, ya, penilaian secara dalam talian. Jadi di Australia juga melaksanakan peperiksaan secara dalam talian, ya, ini University of Montreal juga, ya, moving assessment and final examination online. Jadi apa yang kita perkatakan hari ini, apa yang kita bincangkan hari ini selaras atau kita dalam landasan yang betul bersama-sama dengan universiti-universiti tersohor di luar negara. Jadi di sini saya ingin memetik, ya, banyak sebenarnya rujukan yang saya baca dari e-book. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan tahniah kepada pihak pengajaran UKM kerana telah banyak menerbitkan e-book yang telah dimuat naik di dalam UKM Folio, iaitu Learning Management System atau sistem sistem dalam talian kita, ya, sistem pengurusan pendidikan dalam talian kita yang direka bentuk yang baru direka bentuk semula, ya, yang berlandaskan pembelajaran abad ke-21, yang berlandaskan kepada pembelajaran dan pengajaran secara futuristik, ya, yang telah memuat naikkan informasi yang sangat berguna, ya, yang mempersiapkan warga UKM, ya, sama ada pensyarah, pelajarnya, dengan aspek-aspek penilaian secara dalam talian ini. Jadi saya ingin memetik slides ini yang saya muat turun dari UKM Folio mengenai penilaian dan pentaksiran, ya. Penilaian pentaksiran ni ada 3 jenis, ya, secara diagnostik,
secara formatif, secara summative, dan tujuan mengapa diadakan penilaian dan pelbagai sebenarnya ya apa yang telah dipaparkan oleh dipaparkan di dalam e-book yang boleh warga UKM muat turun dari UKM Folio. Jadi di sini saya akan cuba turunkan slide. Jadi apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran dalam talian, semuanya boleh dicapai dari hujung jari kita saja. Ya, di mana diterangkan di sini pentaksiran dalam talian ni ada pelbagai. Ya, kita boleh uji pelajar, kita boleh menggunakan peperiksaan dalam talian ni untuk peperiksaan akhir, peperiksaan pertengahan semester, peperiksaan buka buku, kita boleh melaksanakan kuis dan sebagainya. Dan semua cara, kaedah penggunaannya semua tersedia di dalam UKM Folio ini. Jadi amat mudah ya bahan-bahan yang kita boleh dapat daripada UKM Folio. Kepada yang baru melaksanakan ya atau yang ingin melaksanakan peperiksaan buka buku, penerangan secara terperinci banyak yang boleh kita muat turun ya dari UKM Folio ini. Jadi selalunya peperiksaan buka buku ini digunakan untuk menguji kemahiran aras tinggi seseorang pelajar ya untuk mengaplikasi maklumat dan pengetahuan yang kita ingin uji dalam kursus kita. Jadi peperiksaan buka buku ni sebenarnya boleh dibuat dalam ruang peperiksaan atau boleh dibuat dari mana-mana sahaja tempat pelajar itu berada. Jadi amat menarik, semuanya di hujung jari dan penyampaiannya juga mudah ya, begitu user friendly, warna yang menarik. Saya amat suka dengan objek-objek yang ditunjukkan, penyampaiannya amat mudah difahami. Jadi senang. Dan satu lagi, kita amat bertuah kerana UKM semuanya di hujung jari kita, semuanya ada di UKM Folio kita. Jadi itulah dalam UKM Folio ada pelbagai, semua kuis kita boleh diletakkan di situ, boleh dimuat turun di situ. Cara kita nak conduct kuis, cara kita nak conduct peperiksaan buka buku, semuanya ada di dalam UKM Folio ini. Jadi UKM Folio ini ibarat gedung ilmu kita secara maya. Dan kita boleh muat turun dari mana-mana, dari apa-apa peranti kita, sama ada dari laptop ataupun dari desktop atau dari smartphone kita sahaja. Ya, jadi apa itu peperiksaan dalam talian? Telah saya terangkan tadi, iaitu sesuatu yang kita uji menggunakan unsur-unsur secara dalam talian menggunakan internet dan semuanya automated ya, dan antara muka juga yang digunakan itu antara muka yang mudah, selalunya sangat versatile dan mudah digunakan dari apa-apa peranti sekalipun. Dan kelebihan yang sangat saya sendiri suka sebab kelebihannya dia peperiksaan dalam talian ini kita boleh generate keputusan itu secara serta-merta. Jadi tak perlu tunggu lagi. Jadi di sini juga mengapa ya online examination? Mengapa nak lakukan examination secara dalam talian ini? Menurut Google, report dari Google, Google telah membuat fokus ya bahawa by the year 2021 the market for online education will be worth 1.9 million. Ya, memang banyak, memang menguntungkan. Jadi syarikat-syarikat besar memang menjadikan peperiksaan atau apa-apa aplikasi pengujian ini sesuatu yang prime bagi mereka ya. Jadi di sini juga saya ingin memetik David Hanson
Chief Executive of IAPS, apa dari kacamata beliau, apa pendapat beliau mengenai penilaian secara tradisional. Pada pendapat beliau, ya, sistem yang kita sedang jalani sekarang ini memaksa kita mengikutnya saja. Ya, we are being forced to live the system that we have had for more than a century. Ya, telah lama kita menggunakan cara ini, dan menurut beliau sebenarnya kita tak perlu mengikut cara lama lagi, sebab cara ini sangat menggunakan kos yang mahal, di mana kita kena menyediakan tempat, ya, menyediakan dewan peperiksaan, kita kena menyediakan printed material atau bahan-bahan bercetak untuk menyediakan kertas peperiksaan, kena setkan meja, kerusi, dan menggunakan manpower. Kita perlu ada pengawas peperiksaan, ya, kita perlu ada kerani dan sebagainya. Dan perkara ini sebenarnya tidak menggunakan teknologi terkini. Jadi pada pendapat beliau, penilaian secara konvensional ini akan menjadi sejarah nanti. Jadi itu apa yang dikatakan oleh David Hanson. Jadi di sini juga saya ingin berkongsi, ya. Saya suka membuat imajinasi apabila apa yang kita lakukan perlu ada framework. Sebenarnya apa dia peperiksaan dalam talian? Bagaimana pelaksanaannya sebenarnya? Sebagai kalau saya suka melihatnya secara grafik. Ya, how to conduct online examination seamlessly. Walaupun ini bukan tugas para pensyarah untuk membangunkan sistem, kita hanya end users, kita hanya menyediakan saja soalan. Yang run itu adalah sistem, ya, atau pengajaran UKM atau pihak Pusat Teknologi Maklumat UKM yang banyak membantu kita. Tetapi adalah elok pada pendapat saya kita ada bayangan frameworknya bagaimana sebenarnya kita online examination ni atau peperiksaan secara dalam talian ini dibangunkan. Jadi mula-mula memang step yang pertama set up examination. Di sini peranan para pensyarah amat penting. You are the subject matter expert, you set up the item. Semuanya peperiksaan, pentaksiran semuanya, bahan itu dari para pensyarah, pakar bidang. Okey, dan di-upload dalam feature-feature yang telah ditetapkan di dalam LMS kita, dalam UKM Folio kita akan upload. Selepas itu, kita invite test takers. Invite test takers ni student kita lah, kita assign kepada kursus yang mana. Lepas tu authorize proctor test. Di sini kita nak memastikan bahawa tidak ada apa-apa penipuan berlaku. Di sini juga saya ingin memastikan, ya, bahawa LMS kita ada features ini, itu ID based authentication, credibility score, dan artificial intelligence based and human proctoring. Ya, kita nak pastikan bahawa tiada penipuan yang berlaku, sebab pelajar kita tidak ada di depan kita. Kalau ada dalam lecture hall memang kita boleh rampas nota dan sebagainya. Ini kita tidak ada. Ya, dan step yang keempat ialah real time result. Setelah pelajar ambil examination, ya, keputusan itu kita boleh dapat secara serta-merta. Run saja, kita boleh request untuk dapatkan resultnya. Dan yang saya paling suka ialah dia ada group level analytics, di mana kita boleh menganalisa prestasi pelajar, ya, ada group level, secara individu pun ada, dan customize as per your needs, apa yang kita mahukan. Jadi kita tak perlu lagi membelik atau melihat satu-satu
skor itu untuk membuat analisis. Jadi semua sistem akan membuat analitik ini. Ini amat menarik. Ya. Apa kelebihan online? Of course, ya, banyak kelebihannya. Di mana pertamanya reduction in logistik, di mana kita tak perlu mencari tempat. Tak perlu lagi pengangkutan, bawa kertas peperiksaan ke Dewan Peperiksaan. Kalau kita ada 200 student untuk kursus itu, kita kena cari hall ataupun hall ataupun bilik kuliah peperiksaan yang sesuai untuk 200. Kita tak perlu lagi. Sebab perkara ini akan berlaku dari mana-mana tempat mereka berada selagi ada internet. Jadi dari segi tempat penempatan tak perlu. Nak memastikan meja boleh diletak di mana, ya, meja, jarak meja, kita kena dan perkara itu semua tidak perlu lagi. Jadi this one banyak kita boleh jimat di sini. Jimat masa, jimat tempat, jimat kos dan sebagainya. Scalable, dia boleh dilakukan dalam skala yang besar. Ya, berapa banyak sekalipun calon yang ingin mengambilnya, kita yang set dalam online examination kita. Jadi tak ada masalah, tak ada impak terhadap tempat, tak ada impak terhadap berapa kertas peperiksaan yang perlu kita cetak. Jadi percetakan pun akan dapat menjimatkan kos di situ. Combats cheating, untuk kita pun untuk mengelakkan daripada banyak, boleh mengelakkan dari penipuan dengan syarat kita ada perisian yang telah saya kongsi tadi, ya. Lepas tu auto graded report, kita boleh run terus untuk mendapatkan report apa yang kita kehendaki, boleh download sendiri. Dan accessibility to remote areas, selagi ada internet, selagi itulah pelajar kita dapat mengikutinya. Kita ramai international student, mereka berada di serata dunia, ya. Jadi bila masa saja, bila kita set, terutama waktu sekarang, waktu pandemik COVID-19 ini, pelajar kita berada di tempatnya, ada yang telah balik ke negara masing-masing, masih boleh mengambil peperiksaan kita, dan supports all content and creation, boleh menyokong pelbagai kandungan ataupun penghasilan learning object yang kita hasilkan dalam sistem kita itu. Dan saya suka untuk berkongsi grafik ini, ya. Ada grafik yang saya share di sini, the era of pen and paper and the age of online examination. Pada saya sangat cute ini, ya. Memanglah kalau pen and pencil highly expensive, macam saya beritahu tadi, kena guna percetakan, tempat dan sebagainya. Dan banyak, ya, yang boleh kita jimat di situ, dan juga di age of online kurang kos yang kita gunakan, menjimatkan masa, dan saya suka dari segi real time analytical report tu. Semua orang nakkan result cepat, everything yang kita nak very fast, dan ini dijangka mampu dilakukan oleh sistem peperiksaan dalam talian kita. Of course, ya, apabila kita melaksanakan sesuatu, pasti ada cabaran, ya. Banyak juga cabaran yang bakal kita hadapi dalam pelaksanaan peperiksaan dalam talian ini. Yang pertamanya, lack of awareness atau kurangnya kesedaran tentang keberkesanan peperiksaan dalam talian ini. Pada pendapat saya, kesedaran ini kurang sebab kita jarang menggunakannya, ya. Kita selalu we have set our mind, okey, peperiksaan mesti dekat hall. Peperiksaan mesti bertulis dan sebagainya. Tapi perkara ini saya rasa kita semua memainkan peranan untuk something like quote unquote mempromosikan online examination ini, ya. Lebih-lebih lagi waktu pandemik ini,
di mana kita tidak ada pilihan. Kita perlu memikirkan, consider sama ada ingin melakukan secara dalam talian ini. Tapi pada pendapat saya, best practices adalah sangat penting kepada siapa yang nak champion. Eloklah lepas ni kita share dengan kawan-kawan ya tentang keberkesanan peperiksaan dalam talian ini supaya kawan-kawan kita yang lain, rakan-rakan kita yang lain yang belum biasa dengan peperiksaan dalam talian ini bolehlah menggunakannya nanti. Keduanya ialah resistant to change. Ramai yang tidak mahu bertukar atau membuat paradigm shift ini. Ya, mereka just don't want to change. Dia kata okey, boleh jadi apa yang saya lakukan ini sudah bagus, sudah menghasilkan graduan yang cemerlang. Buat apa bertukar? Tetapi kita kena fikirkan bahawa tidak semua yang kita lakukan itu adalah versatile, ataupun boleh digunakan pada setiap masa. Ada kalanya kita perlu mengubah suai mengikut keadaan. Jadi pada pendapat saya kita perlu luas, perlu berfikiran terbuka, perlu melihatnya dari pelbagai sudut. Ya, kalau tidak boleh A, kita cuba buat B. Kalau tidak boleh B, kita cuba buat pilihan C. Dan cuba cara terbaik dan cuba bertukar selagi kita tidak menukar hasil pembelajaran. Ya, kalau hasil pembelajaran itu hasil pembelajaran kursus boleh diuji dengan cara yang berlainan, lain dari biasa, kita masih boleh melakukannya. Lepas tu security concerns. Ada juga yang merasakan bahawa dia takut ya soalannya bocor dengan mengujikan dalam talian, takut ada hacking dan sebagainya. Tetapi saya yakin dengan software yang kita gunakan, pihak pengajaran UKM bersama komitinya, bersama dengan Pusat Teknologi Maklumat UKM sentiasa memikirkan aspek security ini. Kita pastikan bahawa semuanya dijaga dengan baik ya supaya soalan tidak bocor dan sebagainya. Dan cabaran yang keempat, cabaran seterusnya, communication gap with the students. Kita bimbang yang sekiranya kita tidak buat secara dalam talian, sukar kita nak berkomunikasi dengan pelajar. Sukar kalau dalam hall kita masih boleh bagi explanation sekiranya ada soalan tanya, soalan pelajar tidak faham, dia boleh tanya ya. Sebenarnya sepatutnya itu tidak boleh berlaku. Apabila soalan telah ditaksir dengan sebaik-baiknya, sebenarnya soalan daripada pelajar, tidak ada lagi soalan daripada pelajar. Sepatutnya begitu. Jadi kalau kita nak mengecilkan gap, jurang komunikasi semasa peperiksaan ini, kita kena pastikan semua soalan peperiksaan kita itu ditaksirkan dengan betul supaya tidak ada lagi persoalan ya semasa peperiksaan sedang dijalankan. Jadi ini juga cabaran sebab kebiasaannya ada saja pelajar angkat tangan ya. So sebenarnya ini tidak boleh berlaku. Cabaran seterusnya ialah infrastruktur. Of course yang ini memang common, sering diperkatakan, tetapi saya pasti UKM sentiasa menjaga ya agar capaian internet ini dapat dilaksanakan secara optimum, dan saya pasti Pusat Teknologi Maklumat bersama dengan pengajaran UKM ya memastikan perkara ini, infrastruktur ini dijaga. Dan satu lagi itu adalah di peringkat UKM, tetapi juga di on the student side ya, pelajar sama ada dia dapat atau tidak internet itu. Ini juga pihak akademik ya, pengurusan tertinggi akademik dan antarabangsa juga ada membuat soal selidik ya. Kedekanan juga ada membuat soal selidik berapa persen pelajar yang mempunyai masalah infrastruktur ini. Ini ada satu cabaran yang besar, kita cuba implement. Ya, kita cuba nak solve problem tentang infrastruktur ini. Kita kena pasti pelajar mana yang tidak dapat
mencapai internet, dan kita kenal pasti kursus-kursus mana. Jadi ada kursus yang kita boleh melaksanakan peperiksaan secara dalam talian, ada juga kursus yang tidak boleh dilaksanakan, dan kita gunalah cara penilaian yang lain seperti penilaian berterusan, di mana pelajar kena email sahaja, dan sebagainya. Ya, banyak cara sebenarnya kita menilai pelajar. Seterusnya, ya, apabila kita telah melaksanakan peperiksaan dalam talian, saya dah share bagaimana frameworknya, bagaimana perkara ini dilakukan, apakah cabarannya, dan seperti dalam topik yang sedang kita bincangkan, kita kena fikir juga kemungkinannya. Salah satu kemungkinannya, kemungkinan besar juga, ada penipuan, ya, terhadap examination atau peperiksaan dalam talian ini. Dan di sini juga saya nak kongsi apa kemungkinannya. Bagaimana pelajar melakukan penipuan dalam sistem pembelajaran dalam talian ini. Impersonation, ya. Ada juga pelajar yang menyuruh orang lain mengambil peperiksaan bagi pihaknya. Ya, dia guna username yang berlain, guna username dia, password dan sebagainya. Sebab dia lakukan di luar, kita tak nampak pelajar itu, ya. Jadi pelajar boleh melakukan cheating seperti ini. Ada suspicious behavior, ada external help, di mana dia yang login, ya, tetapi ada boleh jadi rakan-rakan ke siapa saja bersamanya yang cuba menjawab soalan itu, ya, di mana saya juga pernah mengalami situasi ini, di mana masa tu, ya, kita sedang online Viva, ya. Ada juga berlaku di mana kamera itu skopnya hanya dekat pelajar itu dan di tepinya saja, tetapi sebenarnya ramai lagi yang di tepi-tepinya yang membantu, ya. Tetapi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian sekiranya kita ingin melakukannya. Dan easy navigation, ada satu kemungkinan di mana semasa dia buka site kita, ya, dan dia nak cari jawapan, dia buka site lain. Sekiranya sistem kita tiada features untuk tidak membenarkan dia buka site yang lain, besar kemungkinan pelajar kita boleh menipu dengan cara itu. Ya, jadi easy navigation. Jadi ini adalah cara-cara pelajar, kemungkinanlah cara-cara pelajar menipu. Kalau boleh, kita tidak maulah peperiksaan dalam talian kita dipermainkan begitu. Jadi di sini juga, ya, ada caranya sebenarnya kita nak share, ya, bagaimana teknologi ini boleh mengelakkan daripada penipuan secara dalam talian ini. Ya, di sini ada banyak cara, tetapi saya ingin berkongsi dua cara yang digunakan oleh syarikat-syarikat syarikat yang membekalkan sistem examination secara dalam talian ini. Ada dua, yang pertamanya three-step authentication, kedua adalah proctoring. Dan three-step authentication ini membenarkan ada 3 cara. Pertamanya photo verification. Dia verify foto yang ada dalam database itu yang kita register sama atau tidak dengan foto orang yang berada di depan skrin. Yang keduanya ialah ID verification. Yang ketiga adalah quick authentication via dia sistem, via the OTP. Yang keduanya ialah auto proctoring. Ya, pemantauan pertamanya facial detection. Ya, sistem itu boleh tengok facial detection, macam smartphone kita, ya, ada facial detection of mobile phone, detection of candidate distraction, detection of multiple people. Sekiranya ada orang dekat belakang, dia boleh tahu, ya, sistem boleh tahu, boleh detect human being, ada orang di belakang. Jadi very powerful sistem ini. Dan satu lagi ialah live proctoring, di mana
kita boleh nampak pelajar kalau 100 lah ada mukanya di situ, dan invigilatornya ada tetapi secara maya. You invigilate dari rumah. Pensyarah invigilate dari mana-mana saja dia berada. Dia boleh buat announcement dan sebagainya, boleh broadcast. Dia ada live cam dan screen yang boleh dia membelek-belek muka pelajar calon itu seorang-seorang. Dia boleh tengok satu-satu. So ini dipanggil live proctoring. Jadi saya amat berharap sekiranya kita ingin, universiti kita ingin melakukan peperiksaan dalam talian ini, features ini ada ya dalam sistem kita. Okey, saya ingin ulang semula advantages ya. Advantage-nya conduct exam seamlessly, scalable platform, online invigilation, kita boleh invigilate dari rumah, dari mana-mana saja kita berada, automatic grading. Yang ini saya rasa pensyarah amat suka ya, boleh dapat terus. Kalau selama ini hanya automatic grading ini hanya multiple choice question saja. Ya, tetapi ada sekarang yang boleh untuk soalan berstruktur juga. Lebih secure dan of course boleh save cost and time. Ya, dan jadi dari saya, pada pendapat saya secara summary-nya, online examination ini one of the most significant present day concerns for reputed institute is comprehending the seriousness of exams that guarantees a learning outcome and ensures brand legacy. Dan online assessment play a crucial role in this post-COVID. Kita menjelang post lah ya, post-COVID ini, digitally paced world, online evaluation will be expected to be quick, scalable and authentic. And from me, online final examination is prime and we have to go for it. Ya. Dengan itu, terima kasih. Sekianlah dahulu perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Prof atas perkongsian itu. Banyak topik-topik yang Prof cover ya. And thank you so much for the shout out to pengajaran. Saya suka frasa yang Prof guna, gedung ilmu maya. UKM Folio sebagai gedung ilmu maya untuk pengajar dan pelajar. So thank you very much for that. You covered a lot of different topics that is within the discussion. Salah satu daripadanya ialah Prof sentuh mengenai age of online teaching, learning and assessment dan kebaikannya serta cabarannya juga. Dan salah satu daripada strategi yang Prof identify ialah awareness raising and best practices sharing session agar kita boleh counter mindset yang resist kepada online exam ni. Soalan saya ialah bagaimana Prof kalau sekiranya pelajar kita sendiri tak ada teknologi yang mencukupi untuk mengikuti penilaian dalam talian ni, apa yang boleh kita buat secara komprehensif untuk memastikan bahawa Prof dah share infrastruktur, teknologi yang diperlukan, institusi kena peka akan keperluan-keperluan ini untuk memastikan penipuan dibendung, untuk memastikan bahawa peperiksaan itu seperti Prof Syaril kongsi reliable, valid and fair dan sebagainya. Tapi bagaimana pula sekiranya pelajar sendiri tidak mempunyai teknologi yang mencukupi untuk to go online and sit for the exam in the period of time that is given, sewaktu peperiksaan itu diadakan. Apa strategi yang kita boleh guna pakai agak-agaknya? Okey, pada pendapat saya yang pertama memanglah persediaan dari segi kita perlu bagi mereka guidelines ya. Mereka ini memerlukan guidelines ya, panduan yang betul bagaimana untuk mengikuti peperiksaan ini. Dan guideline itu biarlah dibuat secara catchy ya. Boleh jadi kita nak buat secara infografik, terangkan kepada mereka
dan saya yakin ya mereka kebanyakannya Gen Z, Gen X, Gen Y, Gen Z. Karakteristik mereka ini adalah mereka cenderung kepada sesuatu yang digital. Mereka suka perkara ini. Jadi saya dari research, dari analisis mengenai ciri-ciri pelajar generasi Y, generasi Z ini, saya tidak jangka kita akan menghadapi masalah yang besar. Yang paling penting ialah garis panduan kena betul. Kita adakan peraturan ya, dan kita kena kita kena ada juga macam something like roadshow, tetapi kita kena ada awareness kepada mereka ini supaya mereka lebih bersedia, dan saya sangat yakin mereka dapat menerimanya dengan hati terbuka, dan they will be looking forward for this approach. Alright, Prof. Thank you so much for that lengthy perkongsian yang panjang. Saya tahu Prof sangat sibuk, tapi terima kasih banyak kerana mengambil masa ini untuk berkongsi dengan semua ilmu dan kajian yang Prof telah jalankan. So diharap warga UKM termasuk pelajar dan tenaga pengajar akan memanfaatkan ilmu yang Prof kongsi ini, dan insya-Allah kita akan dapat menyahut cabaran ini untuk mengikuti pembelajaran dan pentaksiran dalam talian. Okay, saya akhiri dengan ucapan terima kasih bagi pihak pengajaran kepada Prof Datuk Nur Razak Muhammad Nordin, Dekan Fakulti Pengajaran. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. All the best to everybody, to all. Thank you. Prof.